Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk hari ini kita akan belajar bab 8 graf fungsi. Okay, selamat datang ke kelas. Kita pengajaran hari ini menerangkan maksud fungsi. Fungsi. Okey, nyatakan hubungan antara pemboleh ubah bagi situasi berikut. Nyatakan pemboleh ubah bersandar dan pemboleh ubah tidak bersandar. Okey, so contoh di sini ialah luas permukaan sebiji bola L berbentuk sfera ialah hasil darab 4 pi dengan kuasa 2 jejarinya. Okey, jadi di sini kita kena buat satu persamaan. Okey, jadi persamaan di sini luas permukaan sebiji bola ialah L. Jadi L sama dengan hasil darab 4 pi. So hasil darab 4 pi darabkan dengan kuasa 2 jejarinya, maksudnya J kuasa 2. Okey. Jadi kita buat persamaan, kita tak boleh ada operasi dekat sini. Jadi kita akan tulis semula L sama dengan 4 pi J kuasa 2. Okey, jadi inilah hubungan antara pemboleh ubah. Okey, so kita akan tulis macam inilah dalam bentuk persamaan. Okey, kemudian soalan yang keduanya ialah nyatakan pemboleh ubah bersandar dan pemboleh ubah tidak bersandar. Okey, dekat sini pemboleh ubah bersandar biasanya yang duduk depan ni. Okey, so ini sebenarnya L ialah pemboleh ubah bersandar. Okey, manakala J, J ialah pemboleh ubah tidak bersandar. Okey, kita akan lihat beginilah. So, L ialah pemboleh ubah bersandar. Ingat yang bahagian depan, dia adalah pemboleh ubah bersandar. Okey, yang dekat bahagian sebelah kanan dia ni, okey, kita akan tengok pada ni lah. Pemboleh ubah lah, bukan tengok pada nombor tengok pada pemboleh ubah. Maka J ni ialah pemboleh ubah tidak bersandar. Okey, so kita tengok kepada yang kedua. Okey, nyatakan hubungan antara pemboleh ubah. Okey, ini kita nak buat hubungan sahaja. Q ialah hasil tolak 2x daripada 9y. Jadi kalau kat sini Q sama dengan 9y sebab daripada. Jadi 9 kena duduk depan lah. 9y tolak 2x. Okey, so ini cara untuk menyatakan hubungan antara pemboleh ubah. Okey, so kita lihat yang seterusnya, mengenal pasti fungsi. Okey, so dekat sini terdapat dua jenis hubungan yang menghasilkan fungsi. Okey, yang ini sebenarnya kalau kita ikutkan hubungan, memang kita akan belajar 4 jenis hubungan. Okey, ini akan saya terangkan 4 jenis hubungan. Cuma dibahagikan kepada 2. Okey, yang pertama 2 jenis hubungan yang menghasilkan fungsi, dan lagi 2 ialah 2 jenis hubungan yang bukan fungsi. Okey, tapi awak kena belajar 4 hubungan ni. Okey, yang pertama ialah hubungan 1 kepada 1. Okey, bermaksud dia 1, jarak, lepas tu kilometer. Maksud dia 1 kepada 1. Okey, isi padu kepada ml. Harga kepada rm. Okey, jadi inilah dia hubungan 1 kepada 1. Kita lihat ke sini, hubungan banyak kepada 1. Okey, hubungan banyak kepada 1 juga menghasilkan fungsi. Contohnya macam ni, arnab. Okey, kita tahu arnab tu herbivore. Siapa lagi? Lembu pun herbivore. Kuda pun herbivore yang makan tumbuhan sahaja. Okey, so kena ingat menghasilkan fungsi ada 2 jenis hubungan, iaitu 1 kepada 1 dan banyak kepada 1. Okey, ingat yang belakang mesti 1. Okey. Yang kedua ialah 2 jenis hubungan yang bukan fungsi. Okey, yang untuk bukan fungsi. Okey, pertama ialah hubungan 1 kepada banyak. Dia ingat belakang dia tu banyak. Dia punya hubungan tu belakang sekali banyak.
satu kepada banyak. Contoh macam ni Rania, subjek kegemaran dia ialah sains dengan matematik. Dia satu je Rania, tapi yang dia hubungan dia yang dia suka tu banyak tu ialah sains dengan matematik. Okey. Dan kat sini Jana bahasa Inggeris. Okey, satu lah. Ini maksudnya hubungan satu kepada satu. Tapi kalau kita tengok secara keseluruhan, ini hubungan dia satu kepada banyak. Okey. Dan akhir sekali hubungan banyak kepada banyak. Okey, dia mesti banyak belakang dia. Okey. Jadi ni macam-macam lah kalau hubungan banyak kepada banyak. Contohnya macam Fairuz. Okey, Fairuz dia pergi sekolah naik kereta dan juga naik bas. Maksudnya ada hari naik kereta, ada hari naik bas. Okey. Kemudian Ija dia pergi sekolah memang naik bas. Afiq pergi sekolah naik motosikal. Ravi pergi sekolah naik kereta. Syahmeng pergi sekolah naik bas. Okey. Jadi di sini kita akan lihat banyak kepada banyak. Okey, banyak maksudnya kita lihat kalau Fairuz ni, okey, Fairuz ni maksudnya dia satu kepada banyak. Okey, dia ada satu kepada banyak. Dan juga kalau kita lihat yang lain-lain ni, dia ada dia satu kepada banyak. Okey, dan kemudian yang lain ni semua ialah satu kepada satu. Okey. So ini secara umumnya berkenaan dengan fungsi. Okey. Ingat yang menghasilkan fungsi ialah yang mana belakang ayat dia belakang dia satu. Kalau bukan fungsi dia kepada banyak. Okey. Okey, hubungan fungsi dapat diwakili dengan menggunakan, kita boleh gunakan raja anak panah, kita boleh gunakan graf, kita boleh gunakan pasangan tertib. Okey. So, kita tengok soalan. Contohnya, Raja menunjukkan hubungan antara set P dan set Q. Nyatakan jenis hubungan. Okey, kita tengok jenis hubungan dia. Pertama, kalau tengok kat sini dia ada hubungan satu kepada banyak. Betul? Satu kepada banyak. Lepas tu, satu kepada satu sini. Satu kepada satu. Okey, kalau kita lihat, apakah hubungan bagi set P dan set Q? Okey, kalau kita lihat balik semula, yang mana satu dia? Yang cikgu katalah dia mesti ada macam ni. Nampak hubungan kepada banyak. Kalau kita tengok keadaan dia lah, hubungan banyak kepada banyak yang mana kat sini dia ada, kat sini satu kepada banyak. Okey, kemudian kat sini ada juga banyak kepada satu. Sinilah. Macam dia kat sini lah, Fairuz dia naik kereta dengan bas. Tapi lepas tu Syahmeng pun naik bas juga. Yang mana kita panggil dia juga banyak kepada satu. Okey, so kita lihat dekat sini soalan dia. Okey, kalau kita tengok sini satu kepada banyak. Okey, kemudian banyak kepada satu. Banyak kepada satu sebab ni banyak satu. So bila ada dua-dua ni maksudnya hubungan untuk soalan jenis hubungan ni ialah hubungan dia ialah banyak kepada banyak. Ingat banyak kepada banyak tu dia gabungan. Okey. Banyak kepada banyak. Okey. Gabungan antara satu kepada banyak dan banyak kepada satu. Okey. Yang kedua, julat hubungan itu. Okey, untuk julat hubungan, yang ni cikgu nak terangkan sedikit lah. Okey, untuk set P ni kita panggil dia sebagai domain. Okey, domain dan Q ini ialah kodomain. Okey, so ingat ini domain, ini kodomain. Okey, cara kita nak tulis domain dengan kodomain ni, untuk domain kita kena ada ni lah. Tata tanda 3, 6, 9. Maksudnya unsur dalam tu lah. Kodomain, 9, 18. 20 tak adalah sebab dia tak. Okey, untuk kodomain, 9, 18, 20 20 pun termasuk juga. Okey.
9, 18 dengan 20. Itu kodomin. Okey, tapi untuk julat, okey, julat tu bermaksud dekat set Q juga. Okey, julat ni adalah pada set Q. Julat. Okey, untuk julat kita hanya tengok, kita akan hanya lihat objek yang memeta pada image. So kita tengok pada 9 dengan 8, 18. So untuk julat di sini, okey, dia adalah 9 dengan 18. Okey. Okey, P ini juga kita panggil sebagai objek. Okey. Okey, dan ini ialah image. Okey. Dia punya unsur lah. Unsur dia, okey, objek dan juga image kat sini. Okey, untuk soalan B tadi, julat hubungan itu, okey, kita tengok pada kodomin, tapi kita lihat pada unsur yang dia memetakan lah. Okey, objek memeta pada unsur. So kat sini, julat sama dengan 9, 18. Okey. So, tu tanda-tanda set. Okey, kita lihat soalan seterusnya. Okey, Raja menunjukkan satu fungsi. Nyatakan nilai B. Okey, nyatakan nilai B, kita tengok kat sini. Ini tadi objek, cikgu terangkan. Ini objek tadi. Dan sini adalah image. Okey, so 00, 39, 5, 15 bermaksud dia darab lah. Darabkan dengan 3, darab 3. Okey, jadi kita nak B terbalik. Jadi kita kena bahagikan dengan 3. So B sama dengan 21 bahagi 3. So awak akan dapat 7. So itulah dia macam mana kita nak dapat nilai B. Okey. Dan seterusnya, okey, so itu sahaja contoh yang saya akan bagi. Kita akan jumpa pada kelas yang akan datang. Okey, terima kasih.